Iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, An-nuru jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafsi. Fa idza arada Allahu an yansura 'abdan amaddahu bi junudil anwar wa qata'a anhu madada zulami wal aghyar. Artinya, nur, yakni cahaya terang itu sebagai tentera yang membentuk hati, yang membantu. Mungkin tersilap cetakan di sini. Nur, yakni cahaya terang itu sebagai tentera yang membantu hati manusia itu. Sebagaimana gelap itu, yakni zulmah itu, tentera yang membantu hawa nafsu. Maka apabila Allah akan menolong seseorang hambanya, dibantu dengan tentera nur ilahi, dan dihentikan bantuan kegelapan dan kepalsuan. Apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atha? Pertama sekali, Syekh Ibn Atha nak beritahu kepada kita, nur atau cahaya itu seumpama tentera yang membantu hati kita. Kalbu kita ni sebagai satu ciptaan Allah. Hakikat diri sebenar manusia ni kalbunya lah. Badan kita ni adalah keenderaan. Hakikat sebenar kita, diri kita, roh kita, atau disebut qalbu kita, jiwa kita. Itu hakikat diri kita sebenar. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahnya itu tertuju kepada roh itu, tertuju pada qalbu, kepada roh. Sebab itu orang yang sudah mati, orang mati dah tu, roh sudah terkeluar daripada jasad dia tu, maka tidak ada lagi perintah-perintah syarak. Sebab apa? Kerana perintah-perintah yang diperintahkan Allah tertuju kepada hakikat diri manusia. Apa hakikat diri manusia? Iaitu roh dia, jiwa dia, ataupun qalbunya. Jadi bila kita mati, roh itu sudah terpisah daripada jasad, maka sudah tidak ada taklif lagi. Perintah supaya sembahyang, perintah supaya puasa, tak ada dah. Sudah tidak ada taklif. Sebab apa? Sebab perintah itu tertuju kepada hakikat manusia itu, diri manusia itu, roh manusia itu, jiwa manusia itu, qalbu manusia itu. Itu maksudnya. Jadi qalbu inilah yang perlu kita berikan perhatian. Jasad itu kenderaan, tunggangan bagi roh, kenderaan bagi roh. Baik, qalbu manusia ni, jiwa manusia ini, dia perlu kepada bantuan-bantuan yang boleh menyebabkan dia ni berfungsi dengan baik. Maka yang membantu roh manusia ini, yang membantu kalbu manusia, jiwa manusia ini sehingga dia berfungsi dengan baik, iaitu nur. Apa arti nur? Cahaya. Apa yang dimaksudkan dengan cahaya di sini? Iaitu tauhid, makrifat, iman, taqwa dan sebagainya. Itulah diumpamakan seperti nur. Tauhid, keyakinan terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Makrifat, mengenal hakikat Allah Subhanahu Wa Taala itu, bagaimana Allah itu. Taqwa, yakni suatu perasaan yang tumbuh dalam hati hasil daripada keyakinan tadi dan makrifat tadi. Iman, kepercayaan di dalam hati kita, keyakinan yang ada di dalam hati kita. Jadi iman, tauhid, makrifat, taqwa,
Atau istilah-istilah lain lagi, semua itu adalah dikira nur. Diumpamakan seperti nur atau seperti cahaya. Apa fungsinya? Seumpama Syekh Ibn Atta' di sini mengumpamakan nur itu seperti tentera yang menyokong, yang menolong, yang membantu, yang mendukung kalbu kita ini supaya berjalan dengan molek, berfungsi dengan baik. Jadi kalbu yang tidak ada nur ini, tidak ada iman, tidak ada tauhid, tidak ada ma'rifat, tidak ada taqwanya, maka dia tidak ada pendukung, tidak ada penolong yang menolong dia untuk bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik, melaksanakan tugas dengan baik. Baik, sebagaimana gelap, yakni zulmah itu tentera yang membantu hawa nafsu. Zulmah. Apa arti zulmah? Zulmah ni maksudnya gelap. Jadi orang kita campur dua tu. Jadi gelak zulmah. Padahal itu perkataan yang lain. Gelak gelemak. Kali jadi gelak gelemak. Asalnya gelak zulmah. Sudah jadi gelak gelemak. Jadi zulmah itu maksud gelap. Apa yang dimaksudkan dengan gelap? Iaitu kekufuran, kesyirikan, kemunafikan dan sebagainya. Semua itu ada dikira sebagai zulmah. Ingkar, tak percaya kepada kewujudan Allah dan keesaannya, kufur, syirik, mempersekutukan Allah, meyakini ada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Akhlak-akhlak yang buruk, al-mazmumah, takabbur, ujub, riya, sum'ah, bakhil dan macam-macam lagi, sifat-sifat mazmumah. Semua itu merupakan zulmah, merupakan kegelapan. Jadi apabila zulmah ni ada dalam diri manusia, dia menjadi pembantu kepada hawa nafsu. Dia menjadi sesuatu yang akan membangkitkan, yang akan mendorong, yang akan membantu nafsu manusia itu. Jadi dalam diri manusia ini, roh manusia ini, dia ada keinginan. Keinginan itulah yang dinamakan nafsu. Keinginan diri manusia. Diri manusia pula ada kemampuan untuk mengenal, memahami, merasai, meyakini. Itu dinamakan kalbu. Dalam diri manusia ini ada kemampuan untuk berfikir, memikirkan sesuatu, merenungi sesuatu. Dinamakan akal. Jadi semua itu adalah merupakan kerja-kerja bagi roh manusia. Dari segi kerja dia, boleh mikir itu, boleh mikir ni, orang panggil akal. Dari segi kerja dia tu boleh memahami, merasai, meyakini, panggil kalbu. Dari segi dia berkeinginan, ada kemahuan, itu dan ini, orang panggil nafsu. Jadi nafsu, kalbu, akal, roh, benda yang sama. Tetapi beza kat mana? Beza dari segi kerja-kerja tadi tu. Macam manusia. Kalau manusia ada yang kerja doktor, orang panggil doktor Ada yang kerja engineer, kerja manusia lah. Orang panggil engineer. Ada yang kerja nelayan, pelaut, manusia juga. Jadi beza fungsi. Maka roh manusia pun seperti itu. Roh yang satu tapi fungsi yang bermacam-macam. Dari segi fungsi berfikir itu orang panggil akal. Fungsi berkeinginan, berkemahuan orang panggil nafsu. Fungsi dapat memahami, merasai, meyakini orang panggil qalbu. Dan sebagainya lah. Jadi apabila diri manusia ini dipenuhi zulmah. Apa itu zulmah? Ada kekufuran. Kufur, tak percaya kepada Tuhan. Syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kufur, ada syirik, ada nifaq. Yang tertanam di dalam dirinya itu kekufuran, kesyirikan dan sebagainya. Di luarnya dinyatakan keimanannya, tapi dalam hatinya tersimpan kekufurannya, nifaq.
akhlak-akhlak yang buruk, al-mazmumat dipanggil, sifat-sifat yang mazmumah, semua ini zulmah. Apabila perkara-perkara ini ada pada manusia, maka dia akan membantu nafsu tadi itu, sudut kemahuan tadi, sehingga kemahuan manusia menjadi kemahuan yang buruk, cenderung berkeinginan kepada kejahatan-kejahatan, kepada keburukan-keburukan. Dia akan cenderung untuk melakukan perkara yang jahat, perkara yang buruk, perkara-perkara yang kotor. Dia akan cenderung ke situ. Sebab apa? Kerana askar dia itu adalah zulmah. Zulmah ni menjadi askar kepada nafsu. Jadi bila jiwa manusia ni banyak zulmahnya, banyak perkara-perkara tadi tu, maka yang akan menonjolnya adalah kemahuan nafsu dia. Dia akan cenderung untuk buat jahat, buat buruk, buat kerja-kerjaan yang tidak baik. Tapi kalau di dalam dirinya ada nur, ada iman, ada tauhid, ada ma'rifat, ada taqwa, ada sifat-sifat yang mulia, mahmudah. Kalau yang ini, nur ini banyak dalam diri manusia, maka dia akan mendorong qalbunya itu, qalbunya. Yakni kerana fungsi qalbu itu dia akan faham. Dia ada kefahaman, dia ada keyakinan, dia ada perasaan. Dia akan tumbuh qalbunya itu, terang qalbunya. Maka demikianlah Syekh Ibn Atta' nak beritahu bahawa diri manusia ini ada tentera-tentera, ada tentera baik, ada tentera tak baik. Tentera hak molek tadi tu, iaitu dinamakan nur tadi tu, dia akan membantu qalbu manusia menjadi lebih faham, lebih yakin, lebih kefahamannya, keyakinannya lebih baik. Tapi zulmah, perkara-perkara yang buruk tadi tu, bila banyak dalam hati manusia, maka dia akan membantu menjadi tentera kepada nafsu dia. Maka timbullah kemahuan-kemahuan jahat, keinginan-keinginan buruk, niat-niat yang tak bagus, tindakan-tindakan yang tidak baik dan sebagainya akan timbul dengan sendirinya. Kemudian kata Syekh Ibn Atta', maka apabila Allah akan menolong seseorang hambanya, bila Allah Ta'ala nak menolong seseorang hambanya, ini kehendak dia lah, ini pilihan dia. Cuma kita ni perlu berusaha je. Usaha, kalau kita nak Allah Ta'ala tolong kita, kena cari jalan lah yang boleh membawa kepada pertolongan Allah. Cuma sekarang nak diberitahu, apabila Allah Ta'ala nak tolong seseorang tu, bagaimana? Maka kata Syekh Ibn Atta', dibantu dengan tentera nur ilahi, dia akan beri nur ilahi. Dia akan kurniakan kepada orang itu nur. Kurniakan iman, tauhid, taqwa, ma'rifat, sifat yang akhlak yang baik, mahmudah dan sebagainya. Allah Ta'ala akan kurnia benda itu. Jadi sesiapa yang dikurniakan Allah, berlakunya mendapat iman, mendapat tauhid, mendapat ma'rifat, mendapat taqwa dan sebagainya, didapat benda ni dan bertambah perkara ni, itu tanda. Tanda Allah Ta'ala nak menolong dia, tolong dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah ghaib. Ghaib dengan arti kita tak dapat tengok dengan panca indera zahir. Tak dapat tengok dengan mata kita, dengan anggota kita yang zahir ni. Tetapi kita dapat meyakininya dengan dalil-dalil yang ada. Dengan dalil-dalil yang adalah yang meyakinkan kita tentang kewujudan Allah, yang merupakan sirrul asrar, rahsia bagi segala rahsia. Tak ada orang boleh kenal hakikat diri Tuhan tu atas dunia ni, atas satu pendapat lah. Tapi kita boleh yakin kewujudan dia tu dan sifat-sifat kesempurnaan dia tu menerusi dalil-dalil yang ada. Tapi hakikat sebenar diri Tuhan tu rahsia segala rahsia, sirrul asrar. Tak ada orang yang boleh capai atas dunia ni. Cuma kita yakin ada. Macam kita tak tengok orang jugalah. Kita tak tengok orang tapi kita yakin ada orang situ dengan dalil-dalil. Ada selipar, ada baju gantung, dalil-dalil yang menunjukkan ada orang. Tapi kita diri tak tengok dia, tak jumpa dia. Sama juga kita dengan Allah Ta'ala. Hakikat diri Allah Ta'ala tu rahsia segala rahsia. Wa zahir wal batin. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Yang batin itu artinya Allah Ta'ala itu maha rahsia. Tak ada orang boleh siapa hakikat dia atas dunia ni atas satu pendapat. Hakikat sebenarnya. Di akhirat nanti barulah Allah Ta'ala buka. Allah Ta'ala zahirkan. Allah Ta'ala tunjukkan, nyatakan dirinya yang sebenar. Dapat dilihat oleh ahli-ahli syurga, orang yang beriman. Dan itu nikmat yang paling besar sekali. Tak ada dah nikmat yang lebih besar daripada
melihat, yakni melihat kepada hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Yang atas dunia ni tak ada orang boleh benda tu. Jadi kita boleh kenal dengan alamat-alamat, dalil-dalil yang meyakinkan kita tentang kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Yakin atas benda tu. Bukan kenal hakikat diri dia tu. Sebab dia al-batin. Sebab dia laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seseorang pun atau sesuatu pun yang serupa dengannya. Tak ada. Tak dapat dikenali hakikatnya, tapi diyakini kewujudannya dan sifat-sifat kesempurnaannya. Biar kita faham gitu. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala ini rahsia segala rahsia, kita tak tahu, tak nampak kenyataannya, maka di sini Syekh Ibn Taimiyah nak khabar kita macam mana Allah Ta'ala tolong seseorang, dan macam mana kita nak kenal seseorang tu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka caranya di sini kata Syekh Ibn Taimiyah, apabila Allah Ta'ala nak tolong seseorang tu, maka dikurniakanlah kepada orang itu nur tadi tu, diberi hidayat, diberi taufik, sehingga dapat iman, dapat taqwa, dapat iman, dapat tauhid, dapat makrifat, dapat taqwa dan sebagainya. Jadi sesiapa yang dapat benda ni, hendaklah kita faham bahawa orang tu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cara kita nak kenal. Macam mana orang tu ditolong oleh Allah? Tengok, dia dapat ada benda tadi. Kalau dia dikurniakan nur tadi tu, sehingga mendapat iman, mendapat tauhid, mendapat makrifat, mendapat taqwa, atau yang sudah ada tapi ditingkatkan lagi iman dia tu, tauhid dan makrifat dan taqwa ditingkatkan lagi, itu tanda orang itu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan nur inilah seseorang itu akan memahami banyak perkara, akan kenal banyak perkara. Antaranya dia kenal hakikat diri dia tu. Ada riwayat menyebut, disebut kata, iza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din wa bassarahu bi'uyubi nafsihi. Ini antara riwayat yang berkait dengan pertolongan Allah ni. Apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan untuk seseorang, jadi benda ni benda kita tak tahu, benda rahsia. Urusan Allah Ta'ala ni urusan yang rahsia, kita tak tahu. Cuma kita diberitahu cara nak kenal alamat dia. Dalam kisah ni, apa tanda, apa alamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri kebaikan kepada seseorang? Kalau kita nampak tuang tu senang pula lah. Yang mari atau pitih ke, beri tu, beri ni, senang kira. Ni dia tak nampak. Rahsia segala rahsia. Lalu macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada seseorang? Maka Nabi beritahu, bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada seseorang, samalah seperti yang disebut oleh Syekh Ibn Taimiyah tadi tu. Cuma dalam ungkapan hadis, Nabi diriwayatkan, bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada seseorang itu, pertama sekali faqahahu fid din. Yang kedua, wabassarahu bi'uyubi nafsihi. Pertama sekali dijadikan dia dapat faham agama. Sebab apa dia boleh faham agama dengan baik? Kerana Allah Ta'ala beri nur hidayat ke dia, sehingga dapat faham banyak perkara tentang urusan agamanya. Kerana Allah Ta'ala beri hidayat, beri petunjuk, sehingga dapat faham dengan kefahaman-kefahaman yang mungkin orang lain tak mencapai kefahaman seperti itu. Dia boleh faham dengan baik. Jadi sesiapa yang difahamkan Allah tentang agamanya melebihi orang lain, itu salah satu tanda bahawa orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah. Allah tak nak beri kebaikan ke dia. Jadi kita nak jam orang ni mendapat kebaikan daripada Allah, Allah Ta'ala nak beri kebaikan ke dia, tengok tandanya dia dah, iaitu faqahahu fid din. Jadikan orang itu faham tentang urusan agamanya. Faham ni dia lebih daripada tahu. Tahu tu mendapat maklumat aja. Orang bukan Islam pun boleh tahu. Al-Quran dan hadis ni orang bukan Islam pun boleh belajar dan boleh tahu. Tapi faham ni dia lebih daripada tahu. Dia lebih daripada tahu. Dan tanda seseorang itu nak diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi faham tadi tu. Bukan diberi tahu saja. Kalau diberi maklumat tadi lah. Orang bukan Islam pun ada yang tahu belajar Al-Quran dan tahu tentang Al-Quran. Orang bukan Islam pun ada yang belajar hadis, tahu tentang hadis.
mereka juga dapat ilmu tu. Jadi bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada seseorang, bukan diberi ilmu tadi tu, diberi faham. Bukan saja dia tahu, tapi dia faham. Melebihi tahu tadi tu. Itu tanda Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada seseorang. Jadi bila kita tengok seseorang tu diberikan kefahaman oleh Allah, diberikan keyakinan oleh Allah, diberikan kesedaran oleh Allah tentang urusan agamanya, itu tanda orang tu dikehendaki kebaikan. Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia. Yang kedua, wa basarahu bi'uyubi nafsihi. Allah Ta'ala akan memperlihatkan pada diri dia tu keaiban dirinya sendiri. Jarang orang. Olehnya kita akan nampak aib orang. Tanda kita ni menjadi kecelakaan, kita semakin nampak keaiban orang. Tu tanda. Tanda jalan kita lalu tu jalan tak berapa comel. Semakin nampak aib buruk orang, baik kebaikan, keburukan, kejahatan. Kau nampak. Dan keburukan kita kau tutup. Tu alamat kecelakaan. Alamat kecelakaan. Keaiban orang kau nampak, keaiban diri kita kau tak nampak. Itu alamat binasa. Sebab bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan tu, dijadikan orang tu, diri tu, dia nampak keaiban diri dia sendiri. Wa basarahu bi'uyubi nafsi. Sebab apa dia boleh nampak keaiban diri dia sendiri? Sebab diberikan nur, cahaya petunjuk tadi tu, yang akan menerangkan kalbu dia, yang akan menerangkan hati dia. Lalu nampaklah banyak kekurangan dia, kesilapan dia, kelemahan dia dan sebagainya. Dan bila diberikan nur sehingga nampak tadi tu ada tujuan. Macam kita lah. Pergi satu tempat yang gelap. Tiba-tiba ada cahaya lampu. Maka nampaklah binatang-binatang buah. Nampak ular. Tujuan apa? Nampak tadi tu tujuannya supaya kita lari. Jangan kena ketik je ular tu. Jangan kena patut dia ular. Maka dia sama jugalah. Bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada seseorang tu, dijadikan orang itu, dikurniakan nur hidayat kepada orang tu, sehingga dia nampak keaiban diri dia sendiri. Bila dia nampak, itulah alamat orang ini akan diberi kekuatan untuk memperbaiki kelemahan dia itu menjadi lebih baik. Artinya bahasa mudah, dia akan jadi lebih baik lepas daripada itu. Sebagaimana kita terselamat daripada patukan ular tu kerana nampak ada lampu suluh, nampak ular, kita lari, selamat kita. Maka demikian juga Allah Ta'ala beri nur sehingga seseorang itu dapat melihat keaiban diri dia sendiri supaya dia mengelak daripada keburukan tadi itu, dan dia akan jadi lebih baik, dia akan jadi lebih mulia. Itu tanda. Jadi dua tanda ni dijadikan orang itu faqih, memahami agamanya, bukan saja memahami, meyakini, menghayati, memahami dan sebagainya itu dia faham. Kemudian orang ini dapat melihat kelemahan, kekurangan diri dia tu, yang mendorong dia untuk mengatasi dia tu, mendorong dia untuk baiki benda tu sehingga menjadi lebih baik. Itu alamat orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Syekh bin Atha, maka apabila Allah akan menolong seseorang hambanya, dibantu dengan tentera nur ilahi. Allah telah kurnia kepada dia nur. Apa itu nur tadi? Iaitu iman, tauhid, makrifat, taqwa dan sebagainya. Dan dihentikan bantuan kegelapan dan kepalsuan. Yakni zulmah dihalang daripada memasuki diri dia. Iaitu kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kedurjanaan dan sebagainya itu, maka dikikis, dihalang daripada memasuki kalbunya. Itu tanda dia, kata Syekh bin Atha, apabila seseorang tu Allah Ta'ala nak tolong dia, diberikan nur dan dihalang daripada zulmah, daripada memasuki kalbunya itu. Baik, kata yang mensyarahkan kalam hikmat ini, nur atau cahaya itu yang berupa tauhid, macam saya sebut tadi lah, iman, keyakinan, dan keyakinan itu masuk tauhid, masuk lagi tauhid, iman, keyakinan, makrifat, taqwa, masuk lagi tu. Nur ini sebagai tentera pembela. Dia diumpamakan seperti askar, seperti tentera
yang akan bantu qalbu tu. Pembantu hati. Yang akan bantu hati manusia untuk apa? Untuk berfungsi cara lebih baik. Menjadikan kalbu kita itu berfungsi dengan baik. Apa fungsi dia? Dapat faham, dapat memahami, dapat kesedaran, dapat kefahaman, dapat kesedaran, dapat keyakinan dan sebagainya. Jadi hati dia itu berfungsi dengan baik. Jadi hati manusia ini akan berfungsi dengan baik bila adanya tentera tadi itu. Nur tadi itu. Itulah yang menjadikan hati manusia itu berfungsi dengan baik sehingga menjadi hati yang sedar, hati yang faham, hati yang yakin, hati yang bertakwa, hati yang bertauhid, hati yang bermakrifat. Sebaliknya, kegelapan syirik dan ragu, zulmah ni, kegelapan. Jadi termasuk dalam makna kegelapan ini iaitu syirik. Yakni mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ragu, syok, ragu dan sebagainya. Sebagai tentera pembantu hawa nafsu. Yakni kesyirikan, kekufuran, keraguan itu kalau masuk ke dalam hati manusia, ke mana mahalanya? Dia akan mahala kepada bahagian nafsunya, bahagian keinginannya. Sehingga timbullah keinginan-keinginan yang buruk, kemahuan-kemahuan buruk, kecenderungan yang jahat dan sebagainya. Bila zulmah masuk ke dalam diri manusia. Sedangkan perang yang terjadi antara keduanya, pertemuan yang berlaku di antara nur dan zulmah ni, berlaku pertemuan ini tidak kunjung berhenti, tak pernah berhenti. Jadi kita sebagai manusia ni sentiasa ada perang dalam diri kita ni. Perang apa benda? Perang antara nur dengan zulmah. Askar yang baik dengan askar jahat ni. Perang semua dalam diri manusia ni. Sampai bila? Sampai mati. Perang yang tidak pernah berhenti. Itulah kenapa ulama tasawuf kata perang melawan hawa nafsu ni dianggap perang besar. Dan itu merujuk kepada hadis Nabi, sekalipun riwayatnya dhaif, tapi dalam bab ini boleh dipakai hadis ulama-ulama pakar hari ini. Hari ini kita dengar ada sekelompok orang lah nak menolak hadis-hadis dhaif ni. Sedangkan ulama-ulama kita dulu, bukan saja ulama tapi ahli hadis lagi, Ibn Hajar al-Asqalani, Imam An-Nawawi, dan ramai lagi lah, termasuk Al-Bukhari. Mereka ni menerima hadis dhaif. Ini saya sebut ulasan sikit lah. Nak khabar hari ni ada satu kecenderungan nak tolak hadis dhaif. Dhaif saja dia pakai. Itu pendirian yang bercanggah dengan pendirian ulama-ulama besar kita tu. Termasuk Al-Imam Al-Bukhari tu. Siapa dia tak kenal Imam Bukhari? Al-Imam An-Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, dan ramai lagi. Jadi ulama-ulama kita dulu pakai hadis dhaif. Dhaif ni disebut lemah. Lemah dari segi periwayatan tu, orang-orang bawa cerita tu. Orang yang bawa cerita tu, apa yang diceritakan itu nilai yang lain. Orang tu bukan cerita, dia mungkin nisbah dia ni, hafalan dia tak kuat, mudah pelupa. Itulah yang menjadikan hadis tu dhaif. Dhaif pada orang yang meriwayatkan tu. Tu panggil hadis dhaif tu. Sanad dia tu, orang meriwayatkan, mungkin dia ni orang yang cacat sikit dari segi syarat tadi tu, maka hadis tu jadi hadis dhaif. Nak khabarnya ulama kita pakai hadis dhaif. Dalam perkara apa? Dalam perkara akidah, ulama kita tak pakai hadis dhaif. Dalam perkara usul syariah, halal dan haram, itu ulama kita tak pakai hadis dhaif. Dia pakai hadis dhaif dalam perkara-perkara seperti fadailul amal, kelebihan amalan, sesuatu amalan mereka pakai. At-targhib wa tarhib, yakni dorongan yang menimbulkan perasaan takut dan harap kita. Hadis-hadis yang boleh membangkitkan kemahuan kita untuk beramal dan menimbulkan ketakutan kita sehingga kita meninggalkan kejahatan. Itu mereka pakai hadis dhaif. Al-Qasas,
Qasas ni kisah, cerita-cerita yang disebut dalam riwayat-riwayat tu mereka pakai. Jadi ulama-ulama kita pakai hadis-hadis dhaif dalam perkara-perkara ni. Mereka hanya tak pakai dalam masalah akidah, masalah usul syariat, dasar-dasar syariat, halal haram dan sebagainya, mereka tak pakai. Hal lain mereka pakai. Cuma saya nak khabar ni sebab kita sedang menghadapi suatu cabaran lah, antaranya cuba dikembangkan dan cuba nak dipengaruhi orang ramai ni supaya jangan pakai hadis dhaif. Itu pendirian yang bercanggah dengan ulama-ulama besar kita dulu. Al-Imam Al-Bukhari pun sekalipun dia ada kitab Sahih Bukhari tu, orang tahu belaka lah. Antara kitab yang paling diyakini kesahihannya tu, taraf kesahihannya tu adalah Al-Bukhari dan Muslim. Itu disepakati oleh umat ni. Sekalipun Al-Bukhari itu menulis kitab Sahih Bukhari itu dan Sahih dia tu paling diyakini kesahihan dia tu, bukan berarti dia tak terima hadis dhaif. Dia ada kitab lain lagi, Adabul Mufrad, dan kitab-kitab lain lagi, Af'alul Ibad. Jadi dalam kitab-kitab dia hak lain ni, dia memasukkan juga hadis-hadis dhaif. Nak khabar Imam Bukhari tidak tahu hadis dhaif, dia masukkan dalam kitab dia lain. Cuma kitab sahih tu, dalam kitab tu dia hanya memuatkan yang sahih saja. Itu tak nafi. Tapi dia sendiri bukanlah menolak betul-betul hadis dhaif. Jadi saya nak khabar tu sebab hari ni menjadi suatu cabaran lah, masyarakat kita hari ni sedang diharu oleh kelompok tertentu menolak hadis dhaif. Jadi sikap tu saya nak khabar bercanggah dengan pendirian ulama-ulama besar kita dulu. Tidak membetuli. Tapi yang malangnya kelompok-kelompok yang menolak hadis dhaif ni, rupa-rupanya ulama-ulama yang menjadi panduan mereka ni pakai juga hadis dhaif. Pakai hadis dhaif Imam Ghazali, dia kritik Imam Ghazali, dia kata Ihya ni banyak hadis dhaif. Tapi tanpa disedari, tokoh-tokoh yang menjadi pujaan mereka ni juga pakai hadis dhaif. Bila orang pecah bu, orang apa ni, bila didedahkan perkara ni, diputar kat lain pula. Dia kata hadis tu dhaif menurut orang lain, tapi menurut tokoh tu tak dhaif. Gitu pula dah. Nyakit hari ni. Ini mungkin luar tajuk sikit lah. Tapi nak kabarnya, bab sepelek orang tak betul, tak boleh. Kalau sendiri boleh lah, tak ada apa-apa. Bila didedahkan bahawa tokoh-tokoh yang menjadi rujukan dia pun pakai hadis dhaif, ni sepelek tadi lah. Dia kata tak dhaif, dia kata dhaif menurut orang, menurut dia tak dhaif. Dan orang lain berbeza. Nak kabarnya, nak khabar jawab biar cenderung pun, biar tak apa nak betul pun. Baik. Jadi nak kait dengan cerita tadi, kisah tadi, bila Syekh Natak khabar perang yang berlaku ni dalam diri manusia ni antara nur dan zulmah ni sampai bila berpanjangan, tidak kunjung berhenti, tak akan berhenti sampai manusia mati. Maka atas dasar inilah saya nak beritahu, ulama tasawuf menyatakan jihad melawan hawa nafsu ni merupakan jihad akbar. Ulama tasawuf dia bahagikan jihad kepada 3. Jihad melawan setan, sejenis. Yang kedua jihad melawan nafsu. Yang ketiga jihad melawan musuh-musuh agama yang jelas permusuhannya terhadap agama ni. Maksudnya orang-orang yang bukan Islam, yang memusuhi Islam, maka jihad melawan pemusuh mereka tu disebut sebagai jihad, panggil musuh yang zahir. Jadi ada 3. Cuma mereka kata jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Atas dasar apa? Inilah yang disebut oleh Syekh Natak, yakni perlawanan, pertemuan antara nur dan zulmah ni berlaku dalam diri manusia ni tidak kunjung berhenti. Artinya apa? Sentiasa berlaku sampai bila? Sampai manusia itu mati. Sentiasa berlaku peperangan. Adapun musuh yang zahir, ada waktu aman, ada waktu perang. Dan ghalibnya
Antara waktu perang dengan waktu aman tadi tu, banyak waktu aman berbanding waktu perang. Perang ni berlaku sekali-sekala musim dia. Jadi waktu aman tu waliknya lebih lama lah berbanding waktu perang ni. Jadi melawan musuh yang zahir itu kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tak. Adapun melawan musuh nafsu ni, dia berpanjangan sampai manusia itu mati. Maka dari sudut itulah ulama tasawuf menyatakan jihad melawan nafsu ni merupakan jihad besar. Bila mereka kata jihad melawan nafsu ni jihad besar, jihad melawan musuh yang zahir itu jihad kecil, bukan mereka memperkecilkan jihad melawan musuh yang zahir itu. Jangan salah faham. Ada setengah orang dia menyalahkan pandangan ulama tasawuf ni atas tafsiran yang keliru. Dia kata ulama tasawuf memperkecilkan jihad melawan musuh ni. Bukan begitu maksud dia. Ulama-ulama tasawuf kata jihad melawan nafsu ni lebih besar berbanding jihad melawan musuh yang zahir ni. Maksudnya lebih besar dalam bandingan tu, bandingan melawan nafsu dengan melawan musuh zahir, maka jihad nafsu ni lebih besar bila dibandingkan. Tetapi jihad melawan musuh yang zahir ni bukanlah benda kecil. Kecil itu bila dibandingkan dengan yang lebih besar. Kita banding lori dengan bank dengan van. Besarlah lori daripada van, tapi van itu sendiri bukan kecil, besar juga. Tapi dia lebih kecil bila dibandingkan dengan lori. Nak kabarnya ada orang cuba memberi tafsiran salah terhadap kalam ulama tasawuf apabila mereka kata jihad melawan nafsu ni lebih besar daripada jihad melawan musuh zahir. Jadi bukan mereka memperkecilkan jihad melawan musuh zahir. Kecil nisbah kepada hak ni. Akhir sekali mereka buat kesimpulan ahli tasawuf ni dak ambil hal tentang jihad melawan musuh zahir ataupun dak jihad lah senang. Akhir kali kesimpulan kan jadi gitu. Puncanya apa? Punca salah faham. Akhir kali dia ahli tasawuf ni dak jihad. Tak cara dia buat jihad ni. Dia akan jadi gitu. Ini merupakan pandangan yang keliru. Jadi riwayat hadis ini, kenapa ulama tasawuf kata macam tu? Kerana musuh nafsu ni perang dia tu berpanjangan, tak pernah berhenti. Sedangkan perang melawan musuh yang zahir ni ada waktu dia. Ada waktu perang, ada waktu tak. Dan banyak waktu amal lah berbanding waktu perang. Yang kedua, kerana ada hadis Nabi sekalipun Taif tadi, nak kait dengan hadis Taif tadi lah. Ada hadis Nabi ketika balik dari perang Tabuk, pergi Tabuk, Nabi kata apa benda dalam perjalanan balik tu? Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, jihadin nafsi. Kami balik daripada perang kecil kepada perang yang lebih besar. Maksudnya pada waktu tu Nabi balik perang Tabuk ni, perang di Tabuk. Perang sungguh, perang. Tapi tengah-tengah balik tadi tu Nabi kata gitu. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami balik daripada jihad yang kecil, yang jihad yang perang tu, kepada perang yang lebih besar. Dah apa benda perang yang lebih besar? Jihadin nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Kadang-kadang disebabkan kerana kalah dalam berperang melawan hawa nafsu, menyebabkan banyak amalan-amalan kita akhir sekali hilang erti dia tu, hilang harga, hilang nilai dia tu. Bukan tak ada amalan tu, ada amalan zahir, tapi kalah dalam melawan nafsu dia tu menyebabkan amalan zahir tu tak ada erti. Boleh jadi gitu. Dalilnya macam mana? Dalil dia, ada sahabat pernah tanya Nabi. Ada sahabat tanya Nabi. Dia tanya apa? Dia kata, ara'aita man ghaza yaltamisul ajra wa zikra ma lahu. Apa ya Rasulullah, macam mana kedudukannya orang yang berperang? Ghaza ni ghazwah, perang betul lah, perang zahir ni. Orang yang terlibat dengan perang zahir ni, perang nyata ni, tetapi yaltamisul ajra wa zikra, tapi niat dia, qasad dia, kemahuan dia cari nama
dan cari ganjaran duniawi. Maksudnya dia terbabit dengan perang betul. Tapi atas niat pertama sekali nak cari nama supaya dia dapat nama, orang hebat, orang lebih, orang berani, itu macam-macam lah. Yang kedua, dapat al-ajra, dapat upah, dapat harta, dapat ghanimah, dapat tu, dapat ni. Dia tuju waktu tu. Malahu. Dia tanya Nabi, apa yang akan didapat orang seperti itu? Secara nyatanya memang dia terbabit dengan jihad perang ni. Tetapi niat je gitu. Baik, Nabi kata apa? Nabi kata la syai'a lahu. Dia tak boleh apa-apa pun. Orang tahu rahsia bahasa Arab, la syai'a ni panggil la nafiyah lil jinsi ni. Tak ada sikit pun, pitih pun, tak boleh benda pun. Kata orang tak boleh benda, tak ada benda, kosong. La syai'a lahu. Sahabat tanya lagi soalan yang sama. Jawapan Nabi pun serupa juga. La syai'a lahu. Dia tak boleh benda-benda. Mungkin sahabat tak puas hati tanya. Sampai 3 kali sahabat tanya soalan yang sama. Yang ketiga tu baru Nabi menghurai, baru Nabi menjelaskan. Nabi kata apa? Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtughiya bidzalika wajhuh. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni tidak menerima suatu amal itu kecuali dia bersih. Bersih daripada riak, bersih daripada hal-hal yang berkait dengan itu, bersih. Tujuan-tujuan yang buruk dan sebagainya bersih, khalisan. Wa btughiya bidzalika wajhu, yang dicari hanya keredaan Allah. Dia buat amal tu kerana Allah, tidak ada tujuan-tujuan lain, tidak ada niat-niat tadi tu. Az-zikra, untuk cari nama, cari kemudian cari apa ni, wal ajra, cari dapat habuang itu ni. Dia tak ada niat-niat tu. Inilah yang diterima. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan. Allah Ta'ala tidak menerima satu amal itu kecuali yang bersih. Wa btughiya bidzalika wajhu, yang dicari adalah keredaan Allah. Jadi kalau kita perhatikan, orang yang ditanya oleh sahabat tadi itu, dia ni kalah melawan nafsu dia tu. Dia kalah jihad nafsu dia tu, dia kalah. Sehingga nafsu dia tu ada keinginan yang tak bagus, ada niat yang tak bagus, nak dapat nama, nak dapat habuan duniawi. Itu tujuan besar dia. Itu artinya kalah melawan jihadun nafsi, melawan diri sendiri tu kalah situ. Sehingga timbul niat yang tak baik tadi tu, niat yang buruk tadi tu. Sedangkan secara nyatanya, secara fizikalnya, secara badannya, dia terlibat dengan perang, terlibat dengan ghazwah. Dia terlibat. Tapi dia kalah dengan jihad melawan nafsu dia, akhir sekali amal dia tu jadi tidak bererti, tidak bermakna. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada semua itu. Itu nak khabar. Jadi sini kaitannya, kata pengarang ni, sedang perang yang terjadi di antara keduanya ni, di antara zulmah dan kegelapan, kejahatan, keburukan dengan nur cahaya hidayah ni, tidak kunjung berhenti, tak pernah berhenti selagi manusia itu hidup. Tak pernah berhenti. Kita tak ada masa peceng, kita tak ada masa rehat. Dan selalu menang kalah. Kadang-kadang nur yang menang, kadang-kadang zulmah yang menang. Sebab tu kita turun naik. Ada hari rajin, ada hari malah. Ada hari kita betul-betul terasa keikhlasannya. Ada hari yang mari capu. Mari capu juga kadang-kadang. Turun naik itu berlaku. Kenapa? Perang tu sentiasa terjadi antara nur dengan zulmah. Jadi kalau kita menginginkan supaya hati kita ini sentiasa dimenangi oleh nur, maka kena carilah sebab-sebab yang mendatangkan nur tadi tu. Cari sebab-sebab dia. Baik, dan di sinilah terlihat jelas pengertian man yahdillahu fala mudhillalah. Artinya, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Bila Allah Ta'ala beri hidayah, yakni beri nur kepada seseorang, maka tak ada orang lain yang akan dapat menyesatkan dia. Tak kira lah siapa-siapa dia, mari goda dia ke, mari mari cuba nak merosakkan pegangan dia, fikiran dia dan sebagainya, tak akan berjaya bila orang tu mendapat nur hidayat daripada Allah.
Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Artinya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menunjukkannya. Maka demikian juga apabila seseorang itu disesatkan oleh Allah, maka gilah buat guna-guna pun, kabalah dalil apa pun, berucahlah dengan ucap apa pun, tak makan. Bila Allah Ta'ala nak sesatkan seseorang. Jadi bila Allah Ta'ala nak memberi hidayat kepada seseorang tu, maka tak ada orang yang boleh menyesatkan dia. Tak kira lah siapa dia pun mari cuba nak ubah fikiran dia, pandangan dia, tak akan. Bila Allah Ta'ala beri hidayat dia. Tapi bila Allah Ta'ala menyesatkan seseorang, marilah bawa dalil apa pun, hujah apa pun, dia tak akan jadi, dia tak akan terima bila Allah Ta'ala nak sesatkan. Jadi urusan memberi hidayat dan menyesatkan ini adalah semata-mata urusan Allah. Tetapi perkara ini, hidayat ini ada sebab-sebabnya, ada wasilah-wasilahnya. Maka sebab-sebab kepada mendapat hidayat itulah yang perlu kita usahakan. Perlu kita cari jalan supaya kita mendapat hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengusahakan sebab-sebab itulah menjadi taklif syarak. Allah Ta'ala mentaklifkan kita dengan usaha kita tu, kemahuan kita, usaha kita, kesungguhan kita. Di situlah kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjaya tak berjaya, itu cerita lain. Boleh ke tak boleh, cerita lain. Ukurannya, nilaiannya ialah apa yang kita usahakan. Baik buruk dosa pahala duduk pada apa yang kita usahakan, bukan pada kejadian. Bukan pada kejadian. Sesuatu yang kita usahakan untuk buat baik tak jadi, tak berlaku, atas niat baik kita itu sudah diberi oleh Allah. Apatah lagi kalau jadi, maka diberi berganda lagi. Atas niat buruk kita tu, niat usaha kita nak buat buruk keburukan tadi tu, selagi tak jadi, lagi tu tidak dikira buruk. Sehingga jadi keburukan, usaha kita nak buat jahat, bila berlaku kejahatan baru dikira. Tapi dalam bab kebaikan lain sikit. Dia berusaha nak buat baik, tak berlaku, dia beri pahala dah, ganjaran dah. Apatah lagi kalau perkara itu berlaku, maka dijanjikanlah ganjaran-ganjaran. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dalam bab kejahatan ditimbang ikut neraca adilnya. Lagi tak buat, lagi tu tak dikejar. Sekalipun dia ada niat, dia ada usaha nak buat jahat, tapi tak berlaku. Selagi tak berlaku, lagi tu tidak dikira dia melakukan kejahatan. Sebab Allah Ta'ala timbang dengan neraca adil dia. Tapi dalam bab kebaikan, cara Allah Ta'ala timbang lain sikit. Dia guna neraca fadlu, kurniaan. Siapa saja yang ada niat nak buat baik, ada usaha nak buat baik, sekalipun tak berlaku, dia beri dah. Sebab dia, Allah Ta'ala menilai kebaikan dengan neraca kurnia dia. Disebut sebagai al-fadlu. Jadi dia niat nak buat baik je, usaha nak buat baik, sudah diberi. Apatah lagi kalau berhasil, berjaya dia buat baik. Contoh, orang yang ada keinginan nak bangun awal pagi, nak bangun subuh pada waktunya. Memang dia ada niat, dia ada usaha, tapi ditakdirkan tak jadi sama. Bangun-bangun ujung-ujung sama, dekat-dekat nak habis waktu sama. Contohnya lah. Tapi dia berusaha, dia ada niat yang baik. Takkan nak buat panjanglah, buat itulah, macam-macam cari jalan, tak berhasil juga. Maksudnya tak sampai nak bangun awal tu, awal waktunya tak jadi. Dia jadi tengah, ujung, kadang-kadang terlepas. Tapi dia ada niat dia, nak laksanakan itu tepat pada waktunya, waktu afdalnya, waktu awalnya. Dia ada kemahuannya, dia ada niatnya, ada usahanya, tapi tak berlaku. Jadi orang ini sekalipun tak berlaku atas apa dia nak tadi, dia usahakan tadi, dari segi pahala dia sudah dikira, dia sudah diberi ganjaran. Demikianlah segala perkara-perkara baik yang lain yang diusahakan oleh seseorang itu, yang diniatkan dan diusahakannya itu, sekalipun tidak berlaku, maka dia dikira sudah diberi ganjaran dia, sudah diberi. Sebab apa? Kan dalam kebaikan ini Allah Ta'ala menilai kita dengan neraca kurniaan, neraca al-fadl. Adapun dalam bab kejahatan,
Allah Subhanahu Wa Taala menilai kita dengan mengaja al-adlu, adil. Masa lagi tak berlaku, lagi tu tak dikira. Wa man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilillahu falan tajid lahu waliyan mursyida. Artinya, sesiapa yang diberi petunjuk, yakni hidayah oleh Allah, maka ialah yang mendapat petunjuk hidayah. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan engkau dapatkan pelindung atau pemimpin untuknya. Ayat yang sama juga beritahu, bila Allah Ta'ala nak beri hidayah kepada seseorang itu, maka dia tetap akan dapat petunjuk lah. Dia akan dapat hidayah. Tetapi bila Allah Ta'ala, sesiapa yang disesatkan Allah Ta'ala nak menyesatkan seseorang tu, kita tidak akan menemui penolong. Tak akan jumpa orang yang dapat tolong dia dah. Bila Allah Ta'ala nak beri hidayah kepada seseorang, pasti dia akan dapat hidayah. Tapi bila Allah Ta'ala nak sesatkan seseorang, dia akan cari, dia akan jumpa dah orang yang boleh merubah keadaan tadi tu, menolong dia sehingga tak jadi tak ada, tak akan ditemui. Nak beritahu kepada kita bahawa hidayat itu semata-mata milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita ni, bahagian kita kat mana? Bahagian kita ni kena berusaha mencari sebab-sebab yang mendatangkan hidayat Allah. Apa sebab? Apakah perkara-perkara yang boleh mendatangkan hidayat Allah? Itulah yang kita kena belajar, kita kena tahu, kita kena usaha. Sebab-sebab yang mendatangkan hidayat. Sedangkan hidayat itu sendiri semata-mata ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-66. Seterusnya kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-67. An-nuru lahul kashfu wal basiratu lahul hukmu wal qalbu tu silap bagi, wal qalbu lahul iqbalu wal idbar. Nur itulah yang menerangi, yakni yang membuka, dan basirah, yakni mata hati, itulah yang menunjukkan hukumnya, dan hati itulah yang melaksanakan atau meninggalkan nur. Itulah yang menerangi baik dan buruknya. Lalu dengan mata hati ditetapkan hukum, dan setelah itu maka hatilah yang melaksanakan atau menggagalkannya. Baik, Syekh Ibn Atha nak beritahu kepada kita, nur hidayat Allah Ta'ala ni dia akan membuka sesuatu perkara daripada tak nampak jadi nampak, tak faham jadi faham, tak tahu jadi tahu. Itu fungsi nur, sehingga dibukakan suatu perkara sehingga seseorang tu dapat tahu, dapat faham dan sebagainya. Baik, kemudian basirah. Basirah ni mata hati manusia, pandangan batin manusia. Basirah inilah yang akan menetapkan apa yang nampak tu, mana hak ni baik, buruk, mana iman, mana kufur, mana soleh, mana taleh, mana hasanah, mana sayyi'ah, mana sunnah, mana bid'ah, dan macam-macam lagi. Maka yang akan menetapkan hukum itu adalah basirah, mata hati, pandangan batin manusia. Sebab apa mata hati manusia dapat menetapkan ini baik, mana ini buruk, ini iman, ini kufur, ini tauhid, ini syirik, ini makrifat, ini kejahilan. Kenapa basirah, mata hati manusia, pandangan batin manusia ni dapat menghukum? Kerana ada nur, ada cahaya hidayat yang menyebabkan dia boleh nampak, oh ini iman, ini kufur, terang, ini tauhid, ini syirik.
Ini saleh, ini taleh. Ini baik, ini buruk dan sebagainya. Kerana ada nur. Bila ada nur hidayah, maka mata hati manusia, pandangan batin manusia dapat nampaklah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Baik. Bila nampak, yang akan menentukan untuk ambil yang baik, buang yang buruk tadi tu, ambil iman, tolak kufur, ambil soleh, tolak toleh tu, yang akan menentukan itu qalbu katanya, qalbu. Hati manusia. Jadi dalam diri manusia ni dia ada basirah. Dia ada pandangan batin. Pandangan batin sah. Pandangan batinnya yang akan melihat baik buruk. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Mana iman, mana kufur dan sebagainya. Yang akan nampak benda tu basirah. Kenapa basirah manusia, mata hati manusia, pandangan batin manusia boleh nampak? Kerana ada nur hidayah. Ada nur hidayah. Macam kita, kalau kita ada mata yang boleh tengok, boleh cam mana orang tu, mana orang ni, boleh nampak siapa orang tu, siapa orang ni. Kita boleh jatuhkan hukum, oh orang ni, oh orang ni. Itu kerja mata kita boleh nampak. Sebab apa mata kita boleh nampak? Ada cahaya ni, ada lampu ni yang akan menerangkan sehingga kita boleh nampak. Lalu jatuh hukum, oh dia, oh orang ni, oh orang ni. Sama juga batin manusia. Dia ada pandangan batinnya yang namanya basirah. Yang dapat menghukumkan mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil, mana iman, mana kufur dan sebagainya. Dia boleh nampak benda tu. Tapi nak nampak gitu tu kena ada nur, kena ada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang bila manusia sudah nampak baik buruk, mana yang hak, mana yang batil, nampak dah sebab ada nur. Tinggal lagi sekarang pilihan. Nak pilih yang mana? Pilih yang hak ke atau pilih yang batil? Pilih iman ke, pilih kufur? Maka yang akan membuat pilihan tadi yang akan cenderung itu kalbu manusia. Kalbu manusia itulah. Mata hati nampak je, tapi untuk cenderung ke situ ke sini, kalbu. Jadi supaya kalbu kita ini memilih yang baik, meninggalkan yang buruk, memilih iman, meninggalkan kufur dan sebagainya, maka dia perlu ada tentera. Tentera itulah yang disebut tadi tu. Tentera yang akan menerangi kalbu sehingga kalbu manusia itu akan berfungsi dengan baik. Maksudnya dia akan cenderung kepada kebaikan, meninggalkan keburukan. Memilih iman, menolak kufur. Memilih takwa, menolak fujur, kejahatan, fusuk, kefasikan dan sebagainya. Jadi hal ini berlaku dalam diri manusia sepanjang masa. Di dalam hadis Nabi SAW ada menjelaskan, di dalam diri manusia ini ada lammatan, ada dua bisikan. Lammatun minal malak wa lammatun minasy syaitan. Ada bisikan datang daripada para malaikat, ada bisikan yang datang daripada syaitan. Berlaku dalam diri setiap orang, berlaku dalam diri setiap manusia. Ada bisikan daripada malaikat, ada bisikan daripada syaitan. Dah mana yang akan menang ni? Apa penentu yang akan menang tadi? Apa yang disebut oleh Syekh Natak tadi lah. Bisikan tu tetap ada. Daripada malaikat pun ada, daripada syaitan pun ada. Lalu yang akan nampak benda ni, yang akan memilih benda ni, kalbu manusia. Dalam manusia ada basirah dan ada kalbu dia. Kalbu tu tidak akan memilih tadi. Basirah tu nampak je. Nampak, oh ni yang hak, oh ni hak batil. Nampak dengan basirah. Tapi yang akan memilih hak tu, kalbu je tu. Yang akan pilih. Jadi sekarang, untuk memilih yang hak, menolak yang batil tadi tu, kalbunya itu mestilah kalbu yang sihat. Kalau kalbu manusia tak sihat, dia akan pilih yang batil. Tidak akan pilih yang hak tadi tu. Baik, sekarang kalbu manusia lah yang perlu kita bersihkan supaya dia akan cenderung untuk terima yang hak dan menolak yang batil. Jadi tempat yang kita kena proses adalah kalbu. Hati manusia itulah tempat yang perlu kita proses, kena bersih dia supaya dia cenderung kepada kebaikan, menolak keburukan. Supaya dia cenderung kepada kebenaran, menolak kepalsuan. Kalbu manusia yang perlu dia bersih. Baik, sekarang
Apa tanda? Kalbu kita ni pilih hak buruk. Tidak pilih hak baik. Apa tanda kalbu manusia ni pilih yang batil, tidak pilih yang hak? Nabi beritahu. Bila Nabi kata dalam diri manusia ni ada lamatan, ada dua bisikan, lamatu minal malak, ada bisikan daripada para malaikat, ada lamatu minasyaitan, ada bisikan daripada syaitan ini. Maka Nabi beritahu alamat dia. Maka lamatu minasyaitan ini, lamatu minal malak ni, bisikan daripada malaikat ini, tanda dia nak kenal mana? Ciri nak tahu bahawa bisikan tu mari daripada para malaikat. Nabi beritahu dua tanda. I'adun bil khair wa tasdiqum bil haq, iaitu timbul dorongan-dorongan yang baik, terdorong dorongan-dorongan ke arah kebaikan tu, timbul dorongan tu. Yang kedua, tasdiqum bil haq, dia ada sifat membenarkan sesuatu kebenaran itu. Mari tasdik, mari percaya. Menjanjikan suatu kebaikan, i'adu bil khair, menjanjikan suatu kebaikan, mendorong kepada kebaikan dan membenarkan sesuatu kebenaran. Itu tanda bahawa bisikan tu mari daripada malaikat. Baik. Bila hati manusia ni bersih sikit, maka dia akan mendengar bisikan daripada malaikat tu. Tapi kalau dia kotor, dia tak akan dengar bisikan malaikat ni, dia akan dengar bisikan daripada syaitan pula. Jadi yang akan menentukan dengar hak mana-mana tu kalbu manusia. Dua-dua bisikan ni ada semua. Maka kalbu manusia lah, kondisi, keadaan kalbu manusia inilah yang akan menentukan dia pilih bisikan malaikat ke, dia dengar malaikat ke, ataupun dengar daripada syaitan. Cuma Nabi beritahu kita tanda bisikan tu daripada malaikat, dia menjanjikan kebaikan-kebaikan dan membenarkan sesuatu kebenaran. Contoh macam mana? Di dalam Al-Quran dan hadis diberitahu, apa-apa yang kamu belanjakan pada jalan Allah itu akan digantikan. Apa-apa yang manusia belanjakan, infak pada jalan Allah, Allah Ta'ala akan gantikan semula. Baik, sekarang kita fikir kau akal kita, apa yang kita beri ke orang, tak ada lah tu. Bahagian kita, kita beri ke orang, beri. Kita belanja. Habis pemilik kan, itu akal kita. Tapi Al-Quran dan hadis beritahu kita sesuatu yang lari sikit daripada pandangan akal kita tu. Bila kita beri, kita menghabiskan. Tapi petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis beritahu, apa yang kau belanjakan pada jalan Allah, dia akan ganti balik semula. Dia akan bagi sebalik, dia akan ganti balik. Sedangkan akal kita, apa yang mau beri, tak ada lah bagian itu. Boleh orang lah. Tapi dalam riwayat hidayah Al-Quran dan hadis beritahu, dia akan ganti semula. Baik. Tandanya bahawa kalbu kita ini menerima bisikan daripada malaikat ni, dia mari. Terasa betul. Apa yang kita belanjakan infak pada Allah Ta'ala, dia akan ganti semula. Mari tasdik tadi tu. Betul dia kata ni. Itu tanda bahawa bisikan itu mari dari malaikat dan hati kita dengar itu. Ada tasdik. Baik, kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan? Kebaikan supaya banyak kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh syarak. Melaksanakan ibadah, tolong orang, buat kebaikan itu dan sebagainya, banyaklah kebaikan-kebaikan. Tetapi hati kita tak terdorong ke situ. Sebab apa tak terdorong? Kerana telinga hati kita tu tak dengar hak tu, dia dengar hak lain. Tapi bila kalbu kita ni duk dengar bisikan dari malaikat tadi tu, antara tandanya dia terdorong untuk buat baik-baik tadi tu. Mari gerakkan di dalam hati dia. Rasa nak tolong orang, rasa nak infak, rasa nak ibadah, rasa nak berzikir, rasa nak belajar. Itu i'adu bil khair, mendatangkan kebaikan, dorongan baik dalam hati timbul. Dan macam mana kita nak ukur baik buruk? Ukurannya tak ada lain dah. Nak tahu, nak nilai suatu perkara baik buruk, satu-satunya pengukur adalah Al-Quran dan hadis. Nak tahu satu perkara itu baik buruk, itulah ukuran dia, Al-Quran dan hadis.
Kenapa mencuri dan merokok tu dianggap buruk? Kerana dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Kenapa beribadah, bersolat itu baik? Kerana dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ukuran satu perkara baik dan buruk itu Al-Quran dan hadis. Tinggal lagi sekarang ukuran itu tidak berubah. Masalahnya pada diri manusia. Diri manusia itulah yang masalahnya. Baik itu tetap baik, buruk itu tak buruk. Jelas ukuran dia. Dinyatakan dalam Al-Quran, dinyatakan dalam hadis. Masalah sekarang, masalah diri manusia. Jadi diri manusia ni, dalam diri manusia ni ada bisikan daripada malaikat, ada bisikan daripada syaitan. Tanda bahawa kalbu kita ni cerah dan dengar bisikan malaikat, dia ada dua tadi tu. I'adu bil khair. Dorongan-dorongan baik itu timbul dalam hati. Dorongan tergerak supaya buat. Kau pergi belajar. Kau pergi beramal. Kau pergi solat. Kau bangun untuk solat. Kau infak fisabilillah. Kau tolong itu. Kau tolong ini. Mari gerakkan itu. Itu tanda. Bahawa dalam diri manusia sedang timbulnya lammatun minal malak. Iaitu bisikan dari malaikat. Dan kalbunya itu jernih dengar benda tu. Bila timbul dorongan-dorongan baik tadi tu. Dan yang kedua, tasdiqun bil haq tadi tu. Apa-apa kebenaran-kebenaran yang diberitahu dalam Al-Quran itu terasa benar. Kita diberitahu dalam Al-Quran dan hadis adanya kehidupan lepas mati. Bila orang mati masuk dalam kubur ada malaikat. Kita tahu benda tu. Tanda bahawa kalbu kita ni terima bisikan dari malaikat tu, bahawa pengetahuan tadi tu menjadi kita tasdik ada. Ya betul sungguh. Memang betul. Padahal kita tak nampak pun. Dengan mata kita ni tak nampak. Telinga pun tak dengar. Tapi ada tasdik. Betul. Betul. Tak ragu. Ada. Lepas mati dalam kubur ni ada seksa. Mari tasdik. Itu tanda. Kalbu yang sedang menerima bisikan daripada malaikat. Ada dorongan-dorongan baik timbul dalam hati. Kemudian ada tasdik membenarkan kebenaran-kebenaran yang diberitahu dalam Al-Quran dan hadis. Membenarkan. Ya. Betul sungguh ni. Itu adalah bisikan daripada malaikat. Tapi sekiranya kalbu manusia ini cenderung pada bisikan daripada syaitan, ini mari tanda terbalik pula. Cenderung kepada bisikan syaitan. Tanda dia i'adun bisyar. Timbulnya dorongan-dorongan, gerakan-gerakan dalaman ke arah melakukan kejahatan-kejahatan. Mau tipu dia, mau sepelek dia, mau paksa dia. Macam-macam lagi lah. Dorongan-dorongan kat arah jahat ni. I'adun bisyar, dorongan-dorongan kepada kejahatan, keburukan. Memusuh dengan dia, membenci ke dia, mau tipu dia. Macam-macam lagi, timbul dorongan-dorongan ni. Jadi bila timbul gerakan-gerakan itu dalam hati, itu tandanya kalbunya itu cenderung kepada lammatun minasyaitan. Bisikan-bisikan daripada syaitan. Yang kedua, takzibun bil haq. Mari keraguan terhadap kebenaran-kebenaran yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Macam kalau contoh tadi, Al-Quran dan hadis beritahu kepada kita, apa-apa yang kau infakkan fisabilillah itu pasti akan digantikan oleh Allah. Mari dah nanti, ya kedak ni, tak apa ni, kalau aku pergi habis ya, tak ada mari ganti semula dah ni. Ya mari syubhah-syubhah tu. Kalau mari benda-benda macam ni, takzibun bil haq, meragui kebenaran-kebenaran yang diberitahu dalam Quran dan hadis, kemudian i'adun bisyar, dorongan-dorongan berlaku jahat, buruk ni, cenderung untuk buat benda buruk ni, tu tanda kalbu kita sedang mendengar bisikan-bisikan daripada syaitan. Jadi persoalan sekarang, kenapa hati manusia ni ia dengar, ada yang dengar bisikan malaikat, ada yang dengar bisikan syaitan. Maka dia bergantung kepada nur hidayat tadi tu. Bila kalbu manusia menerima nur hidayat Allah Ta'ala, maka terang dia nampak mana baik, mana buruk, mana bisikan daripada malaikat, mana bisikan daripada syaitan. Dia nampak. Lalu kalbu ni akan cenderung kepada menerima bisikan daripada malaikat. Jadi puncanya adalah nur hidayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nur inilah yang perlu kita usahakan. Yang perlu kita usahakan supaya kita dapat. Antara cara-cara untuk mendapatkan nur ini ialah yang disebut di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menghayati agama kami,
Wallazina jahadu fina ni, mujahadah ni, bersungguh-sungguh dalam menghayati agama kami ni, maksudnya dia menghayati agamanya, tak kira lah dalam bentuk yang luas lah, secara bersungguh-sungguh, maksudnya dengan kemahuan, dengan kesungguhan. Lanahdiyannahum subulana, kata Allah, kami akan tunjukkan ke dia, kami akan hidayahkan ke dia, kami akan berikan nur kepadanya ke arah jalan-jalan yang lebih mendekatkan kepada kami lagi. Jadi salah satu kunci yang boleh mendatangkan nur tadi itu iaitu mujahadah. Apa itu mujahadah? Kesungguhan kita untuk menghayati agama, melaksanakan solat dengan penuh kesungguhan, melaksanakan puasa, berzikir, belajar ilmu, membaca Quran dan macam-macam lagi, dibuat dengan keinginan dan kesungguhan. Itu menjadi sebab seseorang itu mendapat limpah kurnia hidayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta' menerusi 2 kalam hikmat ini, yang kesimpulannya bahawa manusia pertama sekali daripada apa yang diberitahu oleh Syekh Ibn Atta', kesimpulan dia bahawa hidayat itu adalah kunci segala-galanya dan dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalbu manusia ini bila terima nur hidayat, maka dia akan nampak mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, dengan adanya hidayat tadi. Kemudian kalbu manusia ini bila nampak baik dan buruk, hak dan batil, maka dia akan ada kecenderungan, kalbu dia akan ada kecenderungan sama ada ke arah kebaikan atau keburukan. Maka kenapa kalbu manusia cenderung kepada keburukan, kenapa kalbu manusia ada cenderung kepada kebaikan, itu bergantung kepada keadaan dia. Kalbu yang menerima nur hidayat, dia akan cenderung kepada kebaikan. Kalbu yang tidak menerima nur hidayat, dia akan cenderung kepada kejahatan dan keburukan. Jadi kesimpulan mudahnya daripada apa yang Syekh Ibn Atta' khabar kita pada malam ini, iaitu kekunci kebaikan itu berada pada urusan kalbunya. Kalbu yang dihidayatkan Allah Subhanahu wa taala, kuncinya duduk di situ. Maka sekadar itulah kuliah untuk pada malam ini, dan insya-Allah akan bersambung kuliah pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.